sekolah dengan pondok. Oi, tinggal tu maksudnya yang ilmu sepatutnya kena beri dengan nak ajak. Yang ni baru nak belajar. Yang ni mesti silap. Yang ni yang kau ajak, yang kita nak ajak. Itu orang dakwah kena bahasa itu tak? Maksudnya orang tak kau ajak boleh lah bahasa itu tak? Orang Kedah faham bahasa tu. Maksudnya orang yang tak dapat didikan Islam, pelajaran Islam, kita nak ajak dia main masjid. Yang tu tabligh tu. Yang kalau di sebelah saya ni, tuan-tuan yang dah main masjid, kekosongan tu saya nak isi. Mana utama ni? Dua-dua penting. Tapi yang tu bagi sub kat dewan, bagi dia orang buat tu. Dia orang panggil saya ajak. Main pondok saya ajak. Tuan-tuan tak boleh ajak pondok. Saya keluar lagi habis jam pondok. Jam sekolah. Ada waktu boleh keluar memang saya nak keluar. Saya jumpa orang individu ni lain. Tuan-tuan jumpa cakap dia ajak main pondok dengan saya sendiri cakap lain. Tuan-tuan power dah. Tak kira try tak. Tak kira saya jumpa tuan-tuan tak. Saya sembang ni. Tuan-tuan dengan umumnya ni lain. Saya duduk sebelah tuan-tuan saya sembang. Bila nak main pondok? Ketak nak jawab. Bukan nak main ziarah weh, main mengaji lah. Lain, orang lain cakap lain, saya punya power lain. Macam mana pun bila ada keutamaan tu saya pilih keutamaan yang besar lagi lah. Tinggal sekolah bukan dia. Waktu ada cuti sekolah apa kebetulan ada jenis ni, memang keluar. Saya memang keluar, ada waktu saya keluar. Tapi tak ada lah lapang macam dulu. Bila ni payah sikit lah, ni pun dah lama tak keluar. Duk tengok orang keluar terliur. Okay. Apa nak cerita ni? Nak cerita masalah sampai tu. Baik. Jadi kata dia inilah yang kata maksud kata Rasul tu adalah menyampaikan. Rasul ni sampaikan pada itu orang. Bukan dengan Rasul dulu. Inilah kaul ulama tafsir yang sahih yang mengatakan kena siksa ni kalau nisbah akan ada taklif adalah dengan sampai seruan Islam. Baik. Dan muqabil kaul yang sahihnya itu tidak boleh diterimanya. Okey. Jadi istilah muqabil tu bahasa Arab sikit. Muqabil maksudnya di sebalik pendapat yang sahih mengatakan tidak boleh diterima. Maksudnya pendapat yang di sebalik mengatakan bahawasanya orang kafir ni kalau tak bangkit jadi Rasul sekalipun mereka ini akan diseksa juga di akhirat esok walaupun tak dihantar Nabi dan Rasul. Ada pendapatnya tu. Tapi kalau sekali lalu ambil bahasa disebut tu muqabil kaul yang sahihnya itu tidak boleh diterima. Okey. Pasal kaedah kitab pun kalau disebut sahih maksudnya di sebaliknya dhaif, dan dhaif ni atas sebut ulama dia ada istilah dhaif mardud, ada dhaif makbul. Maksudnya ada dhaif yang dipakai, ada dhaif yang ditolak. Kalau tuan-tuan baca kitab fadail tu, kelebihan hadis tu walaupun hadis dhaif tapi hadis tu dhaif makbul. Walaupun hadis dhaif cerita sembahyang fardu misalnya. Kelebihan dia macam ni, tapi memang sembahyang fardu kalau tak cerita kelebihan memang kena sembahyang. Walaupun hadis tu hadis dhaif. Walaupun tak ada hadis pun. Walaupun keluar mulut daripada orang kafir pun tak sebut hadis pun. Katalah kita punya wakil rakyat ataupun ketua menteri kafir. Dia kata orang Islam mesti pergi masjid Kita orang Cina pun pergi tokong Takkan orang Islam tak nak pergi masjid langsung. Kita orang Cina ada waktu tertentu. Orang Islam saya dapat tahu para ulama bagi tahu satu hari kena pergi 5 kali. Orang lelaki kena pergi 5 kali Betul tak dia cakap? Hadis dhaif ke hadis apa tu? Kafir je cakap. Tapi betul tak dia cakap? Bukan masalah dhaif tak dhaif, tapi dia cakap betul, hang kena ikut. Dia tak cakap pun hang kena ikut. Apatah lagi dia cakap benda itu. Betul kata ni orang kafir. Kalau boleh hang pergi ajak dia. Bukan yang dia ajak hang. Hang kena ajak dia masuk Islam betulnya. Ni dia ajak hang pergi masjid. Leceh hang tak ada maruah tu. Bali bagi anjing pun tu. Okey, sikit bahasa gitu. Okey, pendapat yang qaul dhaif ni tak boleh diterima. Baik. Di atas kaedah itu. Habis tak? Kedak lagi tergantung.
Mana dia tadi? Maka dua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak masuk neraka. Betul? Kenapa? Ahli fatrah. Kerana Nabi Muhammad, mak dia yang lahirkan dia, takkan lahir satu hal. Tapi kan semua ayah Rasulullah dah meninggal, Rasulullah dalam kandungan lagi. Mak dia meninggal ketika dia umur 2 tahun. Lepas tu tok dia pula. Lepas tu pak menakan dia pula. Jadi mak ayah dia memang tak bertemu dengan dia. Tok dia pun tak bertemu. Dia dalam keadaan dia jadi Nabi Rasul. Jadi memang istilahnya kafir lah, tak tebah orang taklah. Tapi ahli fatrah. Pasal apa? Tak dapat ajaran Nabi Muhammad. Sebelum tu, Nabi Ismail, jauhnya. Dan kalau ikut riwayat kisah dia, memang ayah Nabi, mak Nabi, tok Nabi, mereka ni walaupun istilahnya tak ikut ajaran Nabi Ismail pasal dah tak dapat ajaran sebenar, mereka ni tak ada seorang pun sembah bahala. Pasal fitrah dia orang kata, yang ni bukan Tuhan. Dia orang duk tercari-cari sebenarnya. Memang zaman tu orang duk nanti siapa Tuhan sebenar. Kalau sepanjang saya belajar sejarah, tambah belajar sejarah kesusastraan Arab yang nama Tarikhul Adab. Memang sebelum datang Rasulullah, ada penyanyi-penyanyi Arab yang bila dia berkarya menulis syair ni, dia menulis tu memang dia terfikir keadaan manusia, semua bahala yang mati apa dan sebagainya. Dia kata, adakah manusia macam ni kesudahan manusia? Adakah ini saja kehidupan? Tak adakah kehidupan selepas ini? Antaranya nama seorang penyair yang masyhur, yang syair itu pernah tergantung di Kaabah sebelum zaman Rasulullah dibangkit, sebelum Rasulullah lahir lagi. Nama dia Qus Ibn Sa'idah Al-Iyadi. Dan kalau ikut kisah dia, dia pernah bertemu dengan Rasulullah. Masa itu Rasulullah tak jadi Nabi lagi, dan dia telah meninggal sebelum Rasulullah dibangkit jadi Rasul. Kalau kita belajar sastra Arab apa, panjang cerita tu tuan, macam mana pun nak kata, khusus kita bicara ni kepada mak ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ni memang istilahnya tak masuk neraka kerana kedua-duanya adalah ahli fatrah. Mereka ni telah wafat sebelum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul. Okey. Dan kalau ada orang kata tu kenapa tak ikut ahli kitab, ada Yahudi, Nasrani yang ada, yang tu untuk Bani Israel. Dia orang ni orang Arab. Orang Arab tak ditaklif mengikut Bani Israel. Nabi Isa sebelum tu tak disyariatkan ajaran Nabi Isa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada orang Arab, bukan Nabi Muhammad silap, kepada orang Arab. Ajaran kitab Taurat juga untuk Bani Israel, bukan untuk orang Arab. Jadi bila bukan untuk orang Arab, mak ayah Nabi tak ditaklif untuk ikut kitab Taurat dan kitab Injil. Tidak. Walaupun kata ada penghafaz kitab Taurat dan Injil pada zaman itu, mereka tidak ditaklif mengikut kitab Taurat dan Injil. Pasal Taurat dan Injil adalah untuk Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka itu adalah hanya untuk Bani Israel sahaja, bukan untuk orang Arab. Mak ayah Nabi adalah golongan Arab. Itu bagi faham hujah-hujah tu. Pasal kelahi dengan Wahabi, tuan-tuan kena tahu hujah tu. Wahabi kelahi hujah tu. Dia kata Nabi Muhammad mak pak dia orang ahli neraka. Tak, ni memang dia sebut ni. Kita baca sekali lalu pasal ada fakta sampel yang tu. Tergantung lagi nak sambung lepas raya ke nak bagi gantung. Sambung lah. Tak habis cerita tengah-tengah makan berhenti leceh tu lah. Kot nak berhenti tapi baca sikit insya-Allah. Baik. Ada pun hadis. Okey, yang ni dia sebut dan datangkan hadis, dan hadis inilah antara hadis yang kalau nisbah Wahabi pula hujah ni. Hadis ni riwayat Muslim. Memang riwayat Muslim. Maksudnya bila riwayat Muslim ada hadis kuat, Wahabi akan hujah tu. Hadis riwayat Muslim. Anak kata apa? Muslim tu. Nabi pun kata bapak dia masuk neraka, hampa pula pandai-pandai. Ustaz ni, ustaz pondok dia pun pandai pula kata mak pak Nabi tak masuk neraka. Nabi Muhammad kata mak pak dia masuk neraka. Wahabi nyakit dah hujah. Tuan-tuan kalau bengong mak ni mampus lari gitu. Kalau tuan-tuan cerdik, tuan-tuan sepak dia mampus lah. Satu, Wahabi suka orang tak mengaji. Orang tak mengaji memang sesat. Teraduk ngaji pun kena duk sesat lagi. Dengar tuan-tuan. Baik, hadis tu bunyi macam ni. Hadis ni kata dia daripada Anas. Dia kata anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi? Qala fi an-nar. Falamma fa'a da'ahu faqala. Macam Roina, yang ni saya tak semak hadis ni.
Apa lapah dia betul-betul tu? Macam ain, macam ghain. Falamma fa'a da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Inna abi wa abaka finnar. Okey kau. Sekali lalu hadis ni tuan-tuan, dengan fakta kita sebut ahli fatrah tadi, macam tak betul aja. Tuan-tuan tengok. Macam nak selesai. Memang Wahabi dia akan keluar fakta-fakta macam ni Macam kita buat tahlil, Wahabi kata apa? Mana likullin diim apa? Allahu salli ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Setiap manusia dia tak akan dapat melainkan apa yang dia usaha. Ni kita buat tahlil pi hadiah kat dia pula. Sampai lah ayat Quran tu. Ya, nak buat tahlil lagi. Buat. Memang bengong ngaji tak habis. Kalau saya berani jawab tu. Nak jawab panjang lagi kita buat kuliah khas pula buat tahlil. Apa cerita ni? Ni yang ni pun dia sebut. Dia baca hadis Muslim weh. Dia kata apa? Terjemah tu katanya seorang lelaki berkata, "Ya." Dia kata, "Ya Rasulullah, di manakah bapa aku?" Jadi lelaki ni faham ni duduk zaman Nabi dan faham tu kalau dia beriman dia sahabat Nabi je. Jadi ayah dia meninggal. Dan faham situasi kisah ni, ayah dia tak masuk Islam. Untuk ayah dia mati. Kalau tuan-tuan pun kena jawab, tuan-tuan jawab macam mana? Ayah dia duduk mana? Kau lah weh, dah tak beriman. Agak-agak Rasulullah jumpa dah ayah dia. Dah anak dia masuk Islam. Anak dia kadang-kadang sampai tak kat bapak dia tentang Islam. Anak zaman Nabi ya sampai. Kita tak sampai ke anak kita tak ajak. Pasal duduk sibuk dengan harian. Sikit isu tu. Baik. Di manakah bapa engkau? Bersabda Nabi SAW, kata dia, bapa engkau. Rasulullah jawablah, dan kawan tu tanya, dalam api neraka. Tu dah dapat jawapan dah. Selesai dah. Maka tatkala berpaling lelaki itu pun dah dengar jawapan ni, belah. Pasal budak-budak moden ni belah lah. Dia pun belah lah. Maka menyuruh Nabi akan dia. Maka da'ahu, masuk menyuruh ni, Nabi pun panggil balik. Dia beredar tu, Rasulullah panggil balik. Setengah riwayat hadis sebut pasal ada hadis-hadis yang sebab urut hadis, sebab cerita hadis ni, Rasulullah panggil balik siapa? Pasal tengok muka orang tu macam tak apa setuju. Tak puas hati kan? Macam mana bapak aku dia masuk neraka? Mana cik? Kalau boleh bapak aku nak pergi masuk syurga. Rasulullah nak bagi sejuk hati, Rasulullah panggil balik. Tengok ni, main ni. Pasal Rasulullah ni, kalau kita belajar elok akhlak Rasulullah ni di sisi cerdik dia tuan-tuan, ada bab kita akan jumpa nanti Pak Rasul, insya-Allah. Kalau kita ni kita jumpa lagi Pak Rasul. Antara cerdiknya Rasulullah, dia tengok air muka orang, dia boleh tahu apa dia nak cakap dalam hati. Siap. Orang Taala dah bagi wahyu kat dia, siap apa dia. Satu bila Rasulullah bagi jawapan apa anak neraka. Dekat dia puas hati tak? Dia tak puas hati. Dia belah tu Rasulullah tahu ada benda yang missing kat dia. Rasulullah panggil dia. Mai ni. Rasulullah panggilkan dia. Betul Rasulullah kata apa? Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bahawasanya bapa aku dan bapa engkau dalam neraka. Puas hati gitu. Puas hati ya. Rasulullah kata apa? Bapa engkau dan bapa aku dalam neraka. Bagi selesai, kita bagi selesai dulu. Sagi tu dia nak syarah. Macam mana tu? Nabi pun kata bapa dia dalam neraka. Kita pula pandai-pandai tafsir Quran sendiri guna kepala otak. Kata bangkit Nabi, tak bangkit Nabi sampai suruh Islam lah. Nabi pun kata bapa dia dalam neraka, sahabat dah pergi dah pun. Rasulullah panggil balik. Bapa hang dengan bapa aku masuk neraka lah. Puas hati Nabi Muhammad lagi sahabat. Terang-terang pula tu. Macam mana? Ada tuan-tuan boleh cari jalan tak? Macam mana nak buat? Ada? Saya pernah ada tempat yang saya ngajak kan? Pasal kita ni ada manusia yang Allah Ta'ala bagi fitrah dia cantik. Kadang-kadang dia tak mengaji tinggi mana pun. Tapi bila bab macam ni kita tanya tu, dia orang pun bukan ngaji Arab pun kan. Tapi dia boleh bagi jawapan. Saya dengar betul lah jawapan tu. Betul lah tu. Ulama memang syarah itu. Ada tuan-tuan kot terfikir itu. Ada? Macam mana nak jawab isu macam ni? Nabi pun kata mak aku, bapa aku dan bapa hang masuk neraka. Pasal tujuan Nabi panggil buat apa? Nak bagi sejuk hati orang tu. Sedangkan kita duk faham tadi, bapa Nabi tak masuk neraka. Untuk Nabi duk kata masuk neraka tak pasal apa? Ada tak? Nak tolong jawab. Memang saya nak selesaikan, masa tu kena bagi selesai. Tak tak? Kadang tak sama orang boleh sampai tu. Dengar lah sebut.
Maksud dia macam mana ni? Pasal bapak sahabat Nabi tu, bapak dia jumpa Rasulullah, dia tak beriman, masuk neraka tak? Terus Rasul kata bapak hang dengan bapak aku masuk neraka. Apa maksudnya? Maksudnya bapak aku pun, kalau macam bapak hang, dia jumpa aku ajak dia masuk Islam. Macam bapak hang, aku ajak masuk Islam, dia tak mau masuk Islam. Bapak aku pun, aku ajak dia masuk Islam, dia tak mau masuk Islam. Dua-dua masuk neraka. Ha. Jadi hang tak puas hati pun nak kata macam mana? Pasal bapak aku tak jumpa aku. Bapak hang jumpa aku. Bapak hang masuk neraka. Bapak aku pun masuk neraka. Kalau dia jumpa aku. Tu yang tak syarah tu macam mana? Hang ni lah kalau disebah bahasa-bahasa Arab dia panggil kalam ijaz, kalam ringkas. Kalam ijaz. Ijaz apa? Ringkas. Tak payah sebut tu orang bahasa dia tinggi, dia boleh faham. Setakat saya syarah itu, tuan boleh tak? Boleh terima? Okey? Betul ya? Pasal kita tengok fenomena tu Rasulullah mestilah jawabnya tu dia. Kawan tu tak puas hati. Mana cik bapak hang? Bapak hang tak masuk neraka, bapak aku masuk neraka, mana boleh? Kata dia, mana ni tak? Bapak aku dengan bapak hang masuk neraka dia tu. Masuk neraka tu kalau bapak aku macam bapak hang. Bapak aku duduk hidup, aku ajak masuk Islam, dia tak masuk Islam. Bapak aku dengan bapak hang dua-dua masuk neraka. Tapi bapak hang jumpa aku, bapak aku tak jumpa aku. Mana nak sama? Hak tu syarah mana? Hak tu ulama bijak dia memahamkan syariat berdasarkan ayat Quran tu atau hadis, hanya pakai satu hadis. Hanya nak tengok semua ayat Quran, semua hadis, baru boleh keluarkan satu natijah betul. Dengar satu hadis je macam mana? Blur. Nabi pun kata bapak dia yang surga. Ni kan. Ngaji tak habis. Tu yang sampai orang kata babi pun daging yang haram. Quran pun kata daging yang tak boleh makan, lain tak apa. Untuk bagi tek babi dia makan. Wah, mudah-mudah dia. Betul tak? Faham tak sekarang kawan? Memang dalam Quran kata sebut kalau sikit ke babi tu. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Allah Taala haramkan bangkai, darah dan daging babi. Allah Taala sebut daging babi. Dia boleh kata hari ni, Allah Taala pun haramkan daging babi yang lain tak apa. Bila daging babi yang haram, maksudnya taik babi tak haram, betul tak? Kalau dia kata itu, ambil taik babi bagi dia makan. Kata dia hang yang cakap itu pasal Allah Taala kata haram makan daging yang lain. Pada tu tak haram. Jadi yang haram ni daging babi ni daging aja. Taik tak apa, hang makan taik babi. Hang makan taik babi. Faham? Kita nak hujah. Kalau orang hujah betul, cara fikiran betul, memang betul, dapat faham betul. Tapi orang pelau tak sengit, dia faham sengit. Dia kata babi yang haram, yang lain tak apa. Kalau dah babi ni daging dah haram, daging dah haram, taiknya lagilah haram weh, bodoh. Terah ayam yang daging ayam mu halal. Taik ayam masih najis weh. Ikan pun bangkai ikan boleh makan, tapi taik ikan masih najis. Kena basuh elok-elok, jangan buat bangang. Ni kalau daging babi, terah daging mu haram. Taik babi ke mana? Jangan buat bodoh. Syarah simple kan. Allah Ta'ala ajar kita format berfikir dengan kaedah yang cantik. Yang ni dia panggil kias aulawi, kias pahwa, kias faham yang lebih utama. Kalau daging haram, yang lain apa tak lagi lah haram, jangan buat pasal nak pakai. Okey, yang ni serupa juga lah dari si kaedah pemahaman bahasa macam tu. Baik, yakni Nabi bersungguh-sungguh orang kafir yang mati. Okey, yang ni syarah, yang ni pensyarah kitab, pengarang kitab kita syarahkan sikit. Yakni Nabi bersungguh-sungguh orang-orang yang kafir mati dalam kafir tatkala sudah bangkit Rasul kepadanya itu masuk neraka. Nabi menguatkan perkataan tu pasal dia sebut inna tu kalau bahasa Arab, inna abi, sesungguhnya bapa aku. Tu. Nabi bersungguh di situ. Dia kata jangankan bapa hang, jangankan sekadar bapa engkau, sekiranya jika bapa aku sekalipun tatkala sudah bangkit Rasul, jika tiada ia beriman mati dalam kafir, semacamlah masuk neraka juga macam bapa engkau. Itu syarahnya, syarah. Saya dah syarah tadi. Clear? Faham? Lagi. Padahal bapa Nabi kita itu mati sebelum bangkit Rasul. Jadi selesai tak hadis Muslim tu? Selesai. Yang ni yang kata kalau Syiah ke Wahabi ke gila babi ke apa-apa, dia bawa hadis, tuan jaga sikit.
Pasal orang sesat dia akan hujah dengan Quran hadis weh. Satu kena tengok Quran hadis dengan apa huraian ulama pakar. Bukan yang ustaz dan profesor contemporary. You must be worry about them. Okay. Waqad su'ila al-qadi Abu Bakar Ibnu Arabi an rajulin qala anna aban nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nar fa ajaba bi annahu mal'unun li anna Allah qala innal ladzina yu'zuna Rasulullah innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina wala adna wala adza a'zamu min an yuqala anna abahu fin nar. Yang ni dia nak nukilkan sebahagian daripada pendapat ulama bila ditanya tentang ada orang yang mengeluarkan ayat dan perkataan mengatakan bapa Nabi kita bahkan mak dia pun adalah ahli neraka. Apa pendapat ulama? Yang ni sebahagian pada ulama yang jawab. Yang tadi dia syarah lah kan bab hadis tu. Yang ni sedikit pendapat ulama. Kita pun habis juga. Macam ni. Kata dia sesungguhnya telah ditanya akan Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi. Kita ni nak sebut ulama kadang kita pun tak kenal, saya sebut nama je lah. Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi, dia pernah ditanya daripada seorang lelaki. Jadi ada seorang lelaki datang kat dia yang berkata, ya lelaki ini, dia kata bahawasanya bapa Nabi Muhammad itu dalam neraka. Ada orang yang tanya dia, apa pendapat tuan Syekh, bohpil bahasa itu, apa pendapat Syekh? Ada orang kata bapa Nabi ini masuk neraka. Tok guru ni jawab apa? Maka menjawab ya Syekh Abu Bakar ni dengan bahawasanya orang yang berkata macam tu, orang yang berkata bapa Nabi masuk neraka itu ialah orang yang Allah Ta'ala laknat akan dia. Orang cakap macam tu orang laknat, orang yang kena laknat. Apa maksud Allah Ta'ala laknat? Istilah laknat kalau ke Allah Ta'ala dengan mana Allah Ta'ala jauhkan dia bagi rahmat. Ada boleh syarah jauh dari rahmat macam mana? Kalau dalam bab akidah dia sampai tak akan bagi syurga sama sekali. Ada bab laknat maksudnya tu. Tapi umum laknat maksudnya Allah Ta'ala jauhkan dia daripada rahmat. Allah Ta'ala tak berikan anugerah dan limpah kurnia kepada dia. Di akhirat tak bagi limpah kurnia dengan masuk dalam syurga. Tak dapat tu. Jadi laknat dengan mana demikian. Jangan faham laknat ni Allah Ta'ala ada kata celaka tak guna kepala otak. Bukan itu. Jangan faham laknat macam tu ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan laknat itu, tapi laknat kepada Allah Ta'ala dengan mana Allah Ta'ala tak bagi rahmat pada dia, Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka. Dan kata dia bukan saja Allah Ta'ala laknat dia, kata dia, dan juga kata dia akan Rasulnya. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, dia terjemahkan daripada ayat Quran yang dia baca tadi, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Terjemah ayat tu. Kata dia terjemah macam ni, bahawasanya firman Allah Ta'ala, bahawasanya orang yang menyakiti Allah dan akan Rasul, menyakiti akan Rasul, melaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dalam dunia dan dalam akhirat, dan mensedia oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu akan siksa yang sangat hina. Siksa hina apa? Neraka tak? Okey, itu terjemah ayat Quran. Sedikit dia akidah ambil faham. Dia kata dan tiada ada yang menyakiti akan Nabi yang terlebih besar daripada bahawa dikatakan bapa Nabi itu masuk neraka. Kalau Rasulullah hidup lah, ada orang kata, ya Muhammad, bapa hang masuk neraka. Kurang ajar. Kalau masuk neraka sekalipun, dengar, elok cakap dengan Nabi itu. Sebut ini kepala otak. Tak betul cakap itu. Hang cakap dengan Nabi. Hang nak cakap dengan puak-puak Cadbury dan babi itu tak apa. Yang ni Nabi weh. Jadi kalau menyakiti Nabi sampai kata bapa Nabi masuk neraka ni melampau. Apa jadi? Sakit tak kalau Rasulullah hidup macam? Dengar ni, sekalipun kalau bapa dia masuk neraka, ayat tu bukan ayat yang sewajarnya disebut. Kalau tuan-tuan nak sebut gini tengok. Bopilah Bos Sultan Kedah tak? Katalah Sultan Kedah ni dulu ayah dia tak apa elok. Katalah, tapi bukan nak kata. Bagi contoh. Sultan Kedah ni bagus. Dulu ayah dia tak elok. Kita pergi jumpa Sultan Kedah. Tuanku,
Bapak tu angkul tu ahli neraka. Okey tak? Dia tampak luruh gigi tu. Saya kata dia, "Gad!" Angkat. Dia dakwa sebagai macam-macam lah atas sultan apa mampu hang. Itu sultan tuan-tuan. Ini apa? Makhluk paling mulia Allah Taala bagi jadi hang boleh kata macam tu. Pula tu fatwa ayat tak betul lah tu. Kalau betul sekalipun nama dia buruk adab, apatah lagi? Mengatakan satu benda yang menyalahi daripada fakta-fakta akidah. Sesat menyesatkan tu ayat tu. Dan jangan tak tuan-tuan, memang istilah Wahabi ni faham dah. Wahabi ni faham dah. Dia kata tiada ada menyakiti akan Nabi yang terlebih besar daripada bahawa mengatakan bapa Nabi itu masuk neraka. Intah, selesailah perkataan ni diambil daripada Syarah Kifayatul Awam. Wallahu a'lam. Soal apa arti wajib percaya dengan segala rasul? InsyaAllah lepas raya itu kita sambung bab rasul nanti. Panjang umur jumpa. Wallahu a'lam yang baik pada orang Taala. Silap salah kasar basi tak sedap dengar tu. Dia atas kesilapan macam mana pun atas kita bicara ni, kita khas bicara kalau ikut Ghalib Fatrah dan sikit isu kepada mak ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit dengan pahaman itu menilai kafir keliling kita. Siapa yang dikatakan ahli fatrah itu, dan sedikit renungan untuk kita yang kita bukan ahli fatrah, kita ahli taklif, dapat Islam daripada kecil. Tengok kita cuai, pastikan kita jangan cerai itu buat tak belajar tentang agama Islam. Kena soal kalau ada kita tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.